Okay, hai semua. Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Vodcast. Okay, untuk episod kedua ni, macam biasa kita ada yang tetamu istimewa. So, minggu lepas kita ada seorang je, tapi minggu ni kita ada dua jejaka tampan lah kan. Jejaka tampan. Tak AJ, ni betul. Jejaka tampan daripada Langat Langat represent. Yeah, okay. Man, Langat represent. Alright, so kalau nampak sini, macam kau nampak baju kita orang pakai ni, OPT, yes. So, diorang ni adalah wakil daripada OPT ataupun 1plus2.my ke macam mana? 1plus2.my. 1plus2.my, okay, so yeah. Okay, aku tak nak sembang banyak, biar ada orang yang sembang. Sebab hari ni diorang tetamu, takkan aku nak sembang pula kan. Okay, so boleh introduce korang siapa. And yeah, boleh beritahu apa-apa yang kau nak beritahu. Single right ke? Pancing. Sabar. Jap. Ni buka dulu apa ni? Aduh. Macam budak Part 1 masuk UiTM lah. Sorry lah. Aduh. Tak apa, buka dulu. Mari sini. So, aku start dengan introduction. So, nama aku Olis. Olis. Hai. Macam introduction. So, aku dengan Hakim sebagai founder 1plus2.my. Alright. Yes sir. So basically apa perniagaan yang kita orang buat sekarang ni, Hakim dulu intro. Main pas. Okay, kita by the way, sorry sebab kita satu mic je ada. Yo, it's okay though. Budget ciput. It's okay though. Belum Thanks for lagi. having us though. Okay, sila. Sorry, Right. aku cakap tadi terlalu slow mo. Tak apa. Kita santai je. Masa ada, jangan risau. Alright. So, hi, Assalamualaikum. This is Hakim Langat from OPT. You know what I'm saying? Yes sir. Thank you so much for having us. Aku Hakim Mazlan, berumur 25 tahun, berasal daripada Hulu Langat, Selangor. Aku merupakan pemilik bersama 1plus2 Thrift Shop. Same goes to Muhammad Singh Kalisa. So itu introduction aku. So basically 1plus2 ni is dua orang lah, dua kepala lah. Yes sir. Betul. So co-founder lah. Okay, faham. Okay, so boleh explain sikit 1plus2 ni apa? Sebab aku rasa aku memang tahulah korang apa kan, tapi untuk audience kat luar sana yang tak main bundle, sebab aku bagi hint sikit, okay, berkaitan dengan bundle. Okay, apa benda sebenarnya 1plus2 ni? Sebab nama dia, masa first time aku tahu nama korang, aku ingatkan jenama phone. Okay. 1plus Biasa punya dah, phone itu kan. biasa. Even like masa first aku collab dengan korang, so aku pernah collab dengan orang, ada orang komen, wow bro, collab dengan phone sekarang Ada orang reply story aku cakap aku buat partnership dengan phone. Aku macam apa yang phone? Tapi serius doh, gentle. Masa kita orang mula-mula come out dengan nama ni pun 1plus2 kan. Okay, kau boleh explain sikit apa 1plus2 tu kan. Dia memang nama macam tag punya syarikat tau. And Yes, macam tag. tu lah. And ada juga kita receive few people yang tag OPT 1plus2.my kan. Tengok dia ambil gambar guna phone 1plus tu kan. It's like man, apa benda tu? Maksudnya bukan tag lokal lah. Dia tersilap tag. Dia bukan lokal tau. Dia macam orang luar kau tahu tak. Daripada apa, datah mana-mana shot via 1plus2. Lepas tu dia tag 1plus2.my macam nama handphone Okay, itu free marketing Lepas tu dia boleh kata aku jual top up. Bang top up 10 bang, top up 10. Macam tu. Tapi aku rasa pasal 1plus2 Oli cerita best. Okay, boleh explain. Lepas tu macam contoh 1plus2 dulu kita orang punya starting journey, kita orang ada buka satu kedai dekat Jalan Reko Uptown. Jalan Reko Uptown. Uptown. Yes. Uptown tu. So kita buka kemah apa semua kan. And then kita punya kedai memang betul-betul belakang kedai Red One kan. Kedai handphone. Kedai handphone Red One. Okay. Kedai handphone Red One. So dekat situ Diorang memang ingat kita ni memang jual handphone lah basically. Jual lepas handphone, tu rupanya kita orang ni jual kasut. Ideanya datang 1plus2 ni tercetusnya daripada kita orang berdua lepak depan kedai kita orang yang cabin kan. Before that tak ada nama lagi ataupun nama lain? Ada kita orang combination antara dua nama lah. Hakim dulu dia founder thrift.kl. Macam nama kedai before this lah. Okay. Macam aku Olis Diver. So gabungkan dua nama gabungan dua nama tu kita orang tak ada nama lagi lah kan. Faham. Untuk kita bersama kan. Sebab kita ada satu-satu. So kita idea tu datang sebab bermulanya daripada kita orang nak plus tu lah. 1plus2. Okay, kita orang nak plus. Nak tu. ada plus. Tak kisah apa-apa tapi nak kena ada plus. Faham, So faham, apa faham. yang nak mencantumkan antara plus tu,
sampailah idea tu 1+2. I see. Macam tu Cool lah. Dia macam korang korang ada 2 orang. So 1+2 banyak benda boleh relate lah dengan benda tu kan. Okay, faham. So lama kelamaan jadilah OPT. Ya, lagi senang untuk orang sebut kan. betul. Tak adalah orang tersilap dengan brand phone ke apa. Tapi still lagi tersilap. Banyak orang cakap OTP. Single can relate. Sorry. Okay, sabar. Okay. Apalah. Tak. Kenapa kena mention lah? Tak ada. Gurau. Alah, gurau sikit tak boleh. Okay. Sorry. Alright, so dari situ kita orang tahu nama tu. Okay, basically apa yang korang punya main business? Macam korang cakap korang buat satu perniagaan. Okay, apa benda yang korang berniaga yang signature untuk OPT ni? Apa OPT orang ingat apa benda yang korang jual? Yes. Betul. So basically what we do is we sell sneakers. Kita Sneakers. jual kasut-kasut bundle, kita jual used punya sneakers, kasut yang orang dah pakai. Kasut bundle lah. Kasut so, bundle, well known as kasut bundle. Thrift. Kita jual kita jual t-shirt, ada hats, and kita pun ada kita punya merchandise. OPT punya merchandise sendiri. But main kita orang punya business is sneakers lah. Sneakers lah. Kita jual Okay. kasut. Aku lupa tanya, OPT dah berapa lama dah? Alhamdulillah, for now kita dah nak masuk tahun yang keempat Tahun keempat. Agak lama. So 2017 November 1st November. Aku malah nak kira saja, so tunggu kau sebut. Okay, so 2017 till now, stay strong. Alhamdulillah. Okay, Tuhan okay, bagi okay. kita enjoy dengan kita punya business. Kita surrounded by a very supportive people. Semua orang yang enjoy working together dengan kita. Thank you so much. We are very appreciate. Sabar, belum ending lagi. Oh, tak habis. Belum ending lagi, lambat lagi. Tak, aku suka. Ayat tu macam sedap. Suka nak feeling. Okay, so back tadi yang pasal korang punya nature of business tu. Okay, so kasut bundle. Okay, macam basically aku pun memang main bundle. Memang tahu apa, memang mostly kasut aku pun kasut pada bundle apa semua. Okay, so aku nak tanya korang macam kenapa korang pilih untuk jual kasut bundle instead of boleh je korang nak jual kasut lain, contohnya macam kasut fake ke ataupun kasut korang nak jadi reseller sneakers ke, sebab sekarang pun ramai orang like resell kasut apa semua kan. Faham. Kenapa korang pilih untuk menjual kasut bundle? Bagi aku the reason kenapa kita orang pilih jual kasut bundle is kita orang lebih tackle lebih banyak audience. Faham. Compare dengan kita jual barang-barang yang expensive kan, which is like tak semua orang mampu betul. Betul. Rasa pakai kasut yang mahal-mahal lah benda semua. So kita decide untuk kita go mass. Semua orang mampu milik dengan kasut-kasut ni semua. So kita ada audience yang lebih besar. Betul. Bagi aku benda tu is a good business lah kan. Tak semestinya kita mesti jual barang yang mahal untuk kita develop kita punya brand kan. Tapi kalau kita buat benda yang orang suka, yang orang boleh accept, yang orang senang nak terima, semua orang boleh terima. Benda tak semua orang mampu kot. Betul. Yelah, barang murah kan, Macam sampai tu je. lah. Lagipun orang Malaysia pula pantang barang-barang murah kan. Ya, Untuk modal yang 100 lebih ke bawah Betul. kan, dengan kasut yang kita boleh buat lenjan, buat pergi kerja, buat kalau orang ni nak buat jalan-jalan pun boleh. Betul. Macam tu lah. Macam dekat OPT kita memang fokuskan dari segi kualiti lah. Kualiti, yes. Kualiti tapak. Okay, bercerita tentang kualiti. Okay, macam before this, okay, ini bukan opinion aku, ini apa benda yang aku dengar daripada orang. Sebab bagi aku suka kasut bundle sebab murah and also tahan lama apa semua. Tapi ini aku dengar pada orang lah, macam orang cakap, okay, kasut bundle ni adalah kasut yang orang dah tak pakai, kasut yang terbuang ataupun kasut yang orang dah tak nak guna. So benda tu macam, apa pendapat korang daripada perspektif yang macam tu? Maksudnya certain orang tak suka pakai kasut bundle sebab dia orang geli. Sebab one of my friend pernah cakap, kenapa kau pakai kasut bundle ni, kasut orang buang, entah dia pijak apa, entah kau tak tahu kau pakai. Tak geli ke? Maksudnya apa pendapat kau dengan pendapat tu? Okay, pendapat aku untuk kasut yang terpakai ni kan, barang-barang terpakai lah, dia sama macam, okay, kita ambil contoh kita pergi kedai makan. Yes. Kita nak makan dan pinggan sudu tu. Kita datang, kita tak bawa sudu sendiri, betul? Faham. Okay, so okay, sudu yang okay, dibagi faham, tu adalah sudu yang dah dibasuh.
dan akan digunakan lagi. So sama je. So basically kita pun tak tahu siapa orang yang sebelum tu pakai. Yes, betul. And pinggan tu pun siapa yang pakai sebelum tu. Ya betul. So kita reflect balik kat kasut tu adalah sama juga. Sama je konsep dia. And then kasut bundle tu sampai actually dah basuh. Bukannya orang tu donate and terus hantar dekat kau betul. kan. Macam kita orang kasut apa yang kita orang jual, setiap barang yang keluar daripada OPT ni semua telah dibasuh. Di hygiene lah. Di hygiene lah kan. Macam tu lah. Okay, so berkaitan dengan hygiene pula kan. Okay, macam kita tahu kasut ni kalau certain brand, contoh macam New Balance ataupun Adidas ke Reebok ke apa, dia ada satu kasut iaitu macam orang kata kasut pig skin lah kan. Sebab kat Malaysia ni agak sensitif lah dengan ayat-ayat pig skin. Betul. Ataupun babi ni kan. Agree. Nak kasut halal lah, nak kasut halal tanah yang haram lah apa semua kan. Okay, so macam apa kata tu, berdasarkan pengalaman aku pergi bandar memang selalu jumpa kasut pig skin ni. So macam mana korang like macam adakah korang tapis ataupun korang jual juga ke, macam mana ke? Honestly kalau macam kita orang dekat OPT, kasut-kasut yang pig skin memang kita orang akan asingkan lah. Asingkan awal lah. Of course memang kita tak akan ambil kasut-kasut yang macam tu tau. Unless kalau macam sekarang kita pick online kan, barang-barang benda semua kadang-kadang ada terlepas juga a few yang pig skin semua, dan kita akan asingkan. Kita tak ni lah. Tapi bagi aku benda ni depends on individual lah kan. Kalau orang tu rasa macam okay, kalau nak pakai then dia pakai je. Betul. Dia pendapat masing-masing lah kan. Pendapat masing-masing lah. Kalau orang tu tak nak pakai then tak payahlah pakai kan. Kalau itu yang terbaik kan, macam tu lah. Tapi kalau dengan kita orang memang kasut-kasut pig skin ni memang kita orang asingkan, memang kita orang tak jual. Macam tu lah. Bagi aku kalau macam kita nak cari rezeki kan. Betul. Of course kita nak cari rezeki yang halal, bukan saja halal dan benda yang baik. Halal atau iban lah orang kata. Yes sir. Ustaz aku kan. Betul lah, aku macam tinggal pakai kopiah je. Tapi betul lah, statement tu bagus lah. Okay. Right, so tadi macam kau cakap tadi korang pick kasut tu. Okay, so boleh dedahkan ke macam korang punya stok daripada mana ke, ataupun source korang ke macam mana? Adakah itu untuk PNC? Source basically semua orang tahu. Tu aku rasa tak payah cerita pun orang tahu kan. Tak payah cerita pun aku rasa semua orang tahu kita ambil barang tu dekat mana. Betul. Bagi aku tempat yang kita orang ambil kasut ni kan macam dekat Thailand kan, dekat Aran, which is border. Betul, Aran tu memang famous lah. Betul lah. Semua orang tahu, nak ambil dekat situ. The thing is macam mana kau nak jual? Betul. Apa konsep yang kau nak bawa dalam kau punya bisnes? Kau nak jual kasut yang macam mana kan? Kau nak macam mana kau punya bisnes? Macam tu lah kan. Sebab aku nampak OPT ni daripada perspektif aku lah, dia punya orang kata dalam bisnes orang kata brand standard lah, ataupun brand placement korang tu kan. Korang letak brand korang ni a bit atas. Maksudnya macam it's not just bundle shop ataupun kedai yang jual bundle tepi-tepi jalan macam tu je. Korang set korang punya kedai ni a bit high. So daripada segi tu aku nampak korang berjaya lah buat untuk membuatkan orang tengok OPT ni dia punya ni macam standard tinggi lah. Alhamdulillah. That is memang apa yang kita nak buat lah. Betul. Macam kita orang always, bagi aku kita orang always never limit kita orang punya mind tau. Macam apa yang kita nak buat is kita always cuba nak buat benda yang different daripada orang lain. Sebab dekat Malaysia, dekat mana-mana pun ada beribu lagi orang lain jual kasut. Betul. Orang boleh dapat kasut yang lagi best daripada dekat OPT. Tapi kenapa orang still pilih OPT untuk purchase dekat situ? Sebab aku believe yang kita always come out dengan marketing yang best. Kita always try to be different. Kita punya presentation, apa benda semua. Bagi aku benda tu yang membuatkan kita moving forward And of course supported by all kita punya face, all kita punya friends and best Kroni OPT. And of course Kroni OPT man. Boleh cerita sikit macam boleh dapat hashtag Kroni OPT tu? Apa maksud kroni? Sebab orang kata macam kroni macam geng-geng kau je macam tu lah. Faham. So macam apa yang kita orang ketengahkan dari konsep kroni OPT ni. Actually idea ni datang daripada siapa tau? Kita punya host. Dekat Wangsa Maju. Pandai angkat bakul sendiri kan. Daniel Muhammad Noor yang bagi idea tu. Masa tu kita tengah borak-borak macam tu je kan. Tiba-tiba datang dengan idea yang macam tu. So kita rasa macam bagus juga benda ni sebenarnya kan. Sebab kita nak create satu community yang pakai barang-barang OPT, yang biasa dengan servis kita apa semua. Betul. So macam
mana ayat tadi? Aku lupa. Yang kroni OPT tu lah. Dia macam mana aku nak cakap okay, kalau macam chronic OPT ni kan, kita develop chronic OPT ni untuk support kita punya brand tau. Faham. Bagi aku, apa yang aku belajar, apa yang aku nampak is kita perlukan base yang strong untuk kita expand, untuk kita growth dalam business. Kalau kita bergerak sendiri, kita takkan move. That's why we need a friends, we need a community untuk support kita punya brand. Supaya banyak lagi orang nampak, ramai lagi orang yang interest dengan kita punya brand, and banyak orang nak involve dengan kita. Bagi aku, benda tu cool lah. Kira like macam korang buat benda tu untuk set like satu movement ataupun satu, orang kata a clan lah, satu benda. Yes, macam it. korang is a group. Betul. Betul. So bagi aku lah, benda ni korang membuatkan customer tu rasa be a part of family korang. Yes, that is how kita apa orang panggil, Layan kita customer. engage dengan kita punya Yes. audience. Kita never guna terms Bukan. yang okay, customer aku seller, engkau customer, engkau beli barang dengan aku dah, tak kata je. No, tak. Faham. Kita ada a very good relationship yang kita akan Korang terus maksudnya bersama. create bonding, maksudnya bukan as just a customer. Korang treat Yes. that as a friends, That's as a it. family, macam tu Kita lah. treat dorang macam kita semua kawan-kawan, bro. Betul. Kita tak ada gap. And betul, korang semua kawan-kawan aku. Korang semua kawan-kawan OPT. Kita semua friends. Faham. Okay, so daripada aku suka dia punya apa style macam tu apa semua. Okay, and then jap, aku tengah lupa ni. Okay, so kita nak, okay, siapa yang tak tahu, aku dengan OPT ni tak ada cakap dah lama, tapi aku kenal diorang since Tapi quite long doh. lama dah, daripada zaman Raja Bot lagi. Daripada zaman kita dekat Raja Bot kan. Donat, aku cerita lah macam Donat, kita orang kenal Donat masa dekat JRB lah, dekat Chowkit 2017 Jangan cerita pasal aku. Sikit lah, iklan sikit. Sikit lah. Nak highlight sikit. Sila teruskan. So daripada situ lah kita banyak lepak, Donat datang lepak benda Yeah, semua. yeah. Kita start sponsorship, and then ada project yang kita working together Betul. untuk jadikan apa benda semua. Banyak. So masa aku first time jumpa diorang, aku boleh rasa diorang macam like diorang ada have a big future, sebab diorang macam diorang punya idea, and also diorang bukan just cakap kosong tau. Diorang bila diorang plan and diorang buat, bukannya just macam okay aku nak buat ni lah, tapi lalu tak jadi apa. Tapi diorang lain tau. Contohnya bincang hari ni, next week jalan terus. Macam kata ingat lagi 2 bulan lepas ni dah jalan lah. So daripada situ aku rasa diorang ni memang like maybe that kind of attitude yang bring korang till here lah kan. Bagi aku business we need to act fast lah. Kita tak boleh buang masa doh. Betul. Kalau macam kita nak expand, kita ada dream, kita dream besar, kita nak buat macam-macam in the future, kita kena take action fast lah. Kalau kita wasting time, kita tunggu, bagi aku kita tak move lah. Kita lambat kan. Kita tak ada satu benda, tak ada push factor yang membuatkan kita untuk move. Betul. kan. Dalam business Jangan aku nangis. believe benda-benda Jangan macam tu nangis. lah. Ya, aku betul dah. Macam tu. Masa Bila kau cakap tu aku pun terasa juga, sebab dulu aku like macam selalu macam okay, bila aku nak buat something aku macam okay, tak apa, let dulu lah. Relax dulu sampai orang lain dah buat, and then kau punya opportunity ke situ dah tak ada dah. Ya doh, faham doh. Sebab apa? Sebab kita orang pun face benda yang sama tau. The reason kenapa jadi macam tu, sebab kita tak surrounded by positive punya person tau. Betul. Kita tak ada vibes yang okay. Kita punya vibes, Tak ada someone to push lah senang kita. surround dengan Nak orang-orang yang support. business, yang nak make money, benda-benda macam tu lah. Tapi kalau kita surrounded by orang-orang yang nak make money, semua orang yang businessman, kita akan move. Okay, kita nak buat betul-betul. Kita pun nak jadi power juga. Betul. minded yang sama lah. Minded, yes. Okay, alalang kita dah masuk into like macam business punya terms atau part. Okay, aku tanya. Okay, selalunya kalau macam kat Malaysia ni, okay, kalau someone tu nak start a business kan mesti macam okay lah, jadi dropship, Chokoja lah. Okay lah, Chokoja tu brand ke? Bukan, it's a product kan. Aku tak mention mana-mana brand Okay. So contohnya macam Chokoja, macam contohnya Krepek lah, ataupun paling basic sekarang ni lah, dropship jadi produk kesihatan. Okay, kenapa macam okay, kenapa orang pilih benda tu and tak pilih benda lain? Maksudnya korang dalam bisnes ni kita boleh banyak lagi benda boleh jual. Okay, kenapa orang Malaysia lebih suka benda yang macam tu? Opinion kau. Macam apa yang aku nampak sekarang dengan ekonomi kita sekarang, Yes, betul. dengan kegawatan ekonomi, dengan apa Situation dengan PKP apa semua ni. COVID lagi apa semua kan. So orang inflation lagi. Inflation. So orang perlukan lebih banyak duit, Betul. dan
waktu bekerja setiap manusia yang hidup ni hanya ada 24 jam sahaja Betul. kan. Tapi waktu bekerja diorang 8 jam. Katakan okay, mostly lah konsep agent, konsep stokis ni dia sangat bagus lah. Dia sangat bagus dan membantu Betul. lebih ramai orang untuk buat duit lebih banyak. Betul. So sebab sekarang dengan ekonomi yang meningkat kan, aku rasa benda tu sangat bagus untuk diorang start Diorang punya business lah. buat bisnes sendiri. Itu dan satu lagi dia yang best ni sebab engkau tak perlu pening-pening nak fikir nak buat brand tau. Betul. Nak develop satu brand bukan senang. Yes. Nak daripada A sampai Z kau nak kena plan apa benda dari segi produk, dari segi packaging, dari segi macam-macam planning Betul. untuk marketing ke apa semua kan. Tu kau tak perlu fikir. Yes. Kau hanya fikir untuk jual barang tu je. Yes. Jual barang dapat komisen. Itu saja. So benda tu lah jalan yang paling mudah bagi aku lah. So macam dia reflect balik macam korang lah. Macam korang even like korang nak bina balik brand daripada mula memang lama. So macam opportunity untuk buat dropship apa semua senang lah. Korang just tinggal untuk menjual sahaja. And korang all the stock apa semua akan simpan by the owner himself lah kan. Okay. Aku rasa even like OPT pun ada buat macam tu kan. Dulu kita ada buat. Dulu ada buat. Dulu ada buat. Dengan kita buat berapa lama Hakim? Dalam 3 bulan saja. Dan kita orang lack of manpower sebenarnya. Faham. That's why kita tak boleh nak teruskan lagi. Sebab aku pun macam like first time juga dengar orang buat dropship untuk kasut bandel lah. Yes, So it's quite a cool thing lah tu sebab macam apa apa yang korang faham kan. Kasut bandel or everything about bandel dia bukan benda yang sama. Setiap piece tu adalah berbeza-beza. Yes. So macam mana untuk ejen-ejen ni kita nak bagi keseramatan seragam bukan sama lah, bagi sama lah. Apa ni? Kesamaan tu bukan. Keseramataan. Apa tu? Wih, apa ni? Nanti aku tengok kamu Soleh lah. Okay, aku faham lah. Maksudnya bagi sama lah. Kesamarataan. Betul. Sorry ya. Aku rasa kena buat podcast bahasa Inggeris lah lepas ni. Mampus tu. Kau bahasa Inggeris meninggal aku. Aku kalau cakap Inggeris sikit-sikit je. Yang mula-mula je kan. Aku boleh cakap I rasa boleh lah English I je. Okay lah. Okay, sambung tadi. Kesamarataan okay, lepas tu kesamarataan. So kita nak bagi tengok aduh. Kesamarataan. Alright. Untuk setiap ejen yang kita ada. Okay. So diorang tak adalah rasa macam kau dapat barang senang jual, kau dapat barang yang susah jual, macam tu lah. Kita buat kalau aku nak cerita lebih sikit lah, kita buat boleh, macam contoh dulu kita siapa yang nak jadi ejen OPT, kita masukkan dalam satu group. Faham. And then kita akan forward semua barang yang available dalam tu. Then kau post dekat mana-mana social media atau platform yang kau ada, atau kau boleh share dekat kawan-kawan terus directly macam tu. Then kita akan terus post lah. Kau tak perlu nak pegang barang, kau hanya perlu ada phone untuk tunjuk gambar. Itu saja. Mudah. Tak ada orang kata macam okay, kau nak start business ni kau kena ada laptop, kau kena ada benda ni, nak betul. Phone je dah boleh dah sekarang. Betul. Kita nak create platform tu lah. Faham. Aku nak tambah sikit bagi aku kan, dropship yang kita buat tu kan, kita buka kita nak tolong kita nak tolong budak-budak yang macam student yang perlukan duit lebih untuk diorang punya belanja apa benda semua. Instead of diorang minta dekat orang tua diorang kan, tiap-tiap bulan kena bagi kan. Why not kau belajar untuk buat duit sendiri. At first maybe kau jadi agent, kau belajar jadi dropship, kau jualkan barang, ada commission kan. Tapi in the future kalau kau interest into business, engkau dah tahu macam mana nak jual barang tau. Betul. Bagi aku benda tu yang cool lah. Orang kata kita macam start from bottom lah kan. Kita belajar sikit-sikit. Belajar sikit-sikit. Kita jual barang orang lain. Nanti lama-lama kita akan jual barang sendiri. Macam kau cakap tadi lah, kalau macam untuk diorang yang nak start business, takkan diorang tiba-tiba nak kena invest $20,000, $30,000, $50,000 untuk start business kan. Sebab macam Oli cakap, kita nak start a brand, nak develop a brand bukan ambil masa yang sekejap. Betul. Bukan kau invest RM5, RM15 untuk kau bagi kau punya brand tu power. Yes. We invest a lot, we make everything untuk bagi benda tu jadi. Betul. So macam mana nak mulakan bisnes is kau belajar macam mana nak jual barang, trading kan. Orang beli, orang jual, orang beli, orang jual, macam tu lah.
betul. Baik. Aku tak tahu cakap apa dah. Aku bukan tak tahu, dia macam bila kau cakap tu aku macam teruja, macam aku reflect balik kat diri aku macam aku punya branding okey ke, sebab aku pun ada business juga. Macam tu dong. Macam aku pun ada business juga IG shop. So aku macam Okay, aku kena buat lega lepas ni kan. Okay, faham. So bagi aku boleh simpulkan kat situ macam okay, semua orang boleh jual barang, tapi macam mana kau nak placement kan kau punya brand tu as berbeza dengan orang lain apa semua lah kan. Faham. So kalau macam aku cerita tadi kan, kita always think untuk be different now. Even kalau kita jual kasut bundle, tapi how kita presentation. That's why dengan OPT kita very tekankan presentation, how kita present kita punya products dekat orang, macam mana kita punya live sesh, macam mana kita punya merchandise punya drop, macam mana kita punya teaser, bla bla bla, benda-benda tu semua. Kalau kita ada barang baru, kita nak start live sesh dengan semua barang-barang baru macam mana kita punya presentation, how kita tunjuk dekat orang kita punya barang ni best, apa benda semua macam tu lah. And kita punya packaging. And for now kita dah buat kita punya packaging baru kan. This year kita level up sikit lah. Level up lah. Kita ada packaging cantik punya. Walaupun orang beli kasut bundle, tapi dia orang dapat plastik yang yes, cantik. Maksudnya wrap, orang kata semua. Dia punya buying experience lah. Yes, buying experience. Sebab people, dia orang beli kan, dia orang boleh dapat kasut mana-mana tu, tapi dekat tempat lain dia orang dapat tak benda-benda macam ni? Tak doh. Yes. Okay, tadi aku dengar kau cakap pasal live sesh. Okay, live sesh ni start during PKP right? Ke before that korang dah buat live juga? Sebelum ni pun kita dah buat kan? Pernah buat lah kan. Tapi korang akan jadi lebih kerap after PKP ni lah. Betul. Start daripada PKP last year, bulan 3 start PKP. Start PKP tu memang terus start lah. Kita orang memang fokus untuk buat live sesh. Kita orang pun dah tak keluar mana-mana kan. Betul. Instead of kita ada website, kita pun ada session dengan kita punya audience, and kita boleh engage dekat dalam live. Walaupun kita jual, kita boleh borak-borak dalam tu benda semua. Kita ada Q&A. Kita ada apa benda diorang punya idea ke, apa benda diorang boleh bagi tahu dekat situ. Benda-benda macam tu lah. Faham. And then aku tanya macam like during this PKP punya period kan, is totally affect you guys ataupun korang like hadap ni as satu cabaran and korang kena adapt benda ni? At first untuk bagi aku memang benda baru. Benda baru untuk semua orang untuk semua orang yes. kan. So semua orang akan berfikir macam apa benda yang sepatutnya aku buat. Kita orang start dalam masa seminggu Seminggu since PKP tu. Start PKP tu. Okay. So kita orang kena fikir apa benda yang sepatutnya kita orang buat. Kita dah tak boleh kita tak boleh jalan kerja macam biasa tau. And macam hari-hari yang biasa, hari-hari yang selalu. Ini tiba-tiba semua orang tak boleh keluar rumah. Semua orang kena duduk rumah. Aku dengan Hakim masa tu, aku duduk rumah, dia duduk rumah. Buat live, dia bawa barang-barang dia semua dekat rumah dia, penuh satu bilik. Aku dekat rumah, lain customer. Itu masa first try lah kata. First try. Macam tu lah. So kita orang come out dengan idea buat live lah. So sebab orang ramai duduk rumah, orang tak tahu nak buat apa, orang sebab boring. Time tu pun aku perasan like almost semua IG seller memanglah start buat live juga kan. Betul. So apa benda yang kita nampak dekat situ, bila kita buat live, kita lebih dekat dengan orang. Betul. Ada orang boleh cerita apa-apa, orang boleh komen apa-apa, dan kita tahu dan engage lah macam tu lah, borak-borak apa semua kan. So itulah kita punya first move lah masa PKP awal-awal tu. Tapi masa awal-awal PKP tu agak hard kan. Kau tahu tak? Kau bayangkan tiba-tiba macam new normal tau. New normal. Benda-benda ni semua dah lain tau. Kau tak boleh keluar pergi mana-mana. Kau bayangkan macam mana kau tak boleh nak bawa masuk barang macam biasa. Betul. Tentu macam psycho gila tau. Dengan dekat buka Instagram, buka sosial media, yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam tu, macam apa benda. Tentu SOP pun macam like berterabur gila kan. Berterabur gila. Dia agak hard lah tentu kan. But alhamdulillah lah, kita dapat still survive till now lah. Still survive alhamdulillah. Yes. Okay, so yang kiranya untuk live sesh ni memang akan diteruskan ke ataupun nanti akan ada satu upgrade punya phase ke ataupun still akan continue lagi? Of course lah. Kita punya live sesh kita akan continue, and kita ada ramai lagi kita punya friends yang akan buat live dekat dalam tu nanti. OPT bukan aku je kan. Kalau macam selalu dekat live sesh memang muka aku je dekat situ kan. Tapi OPT dia bukan aku je. OPT is kita. Siapa-siapa je yang nak
macam sekarang aku tengah training Nike untuk jadi joki Faham, kan, faham. buat live benda semua kan. Kalau korang kenal lah Ehsan bin Nike. Ehsan bin kan. Nike. Yes. Apa nanti aku pop up gambar dia. So Ehsan bin Nike ni kita tengah ajar dia untuk buat live, untuk buat untuk joki, bagi tahu pasal barang apa benda semua, jual barang macam tu, direct selling macam apa yang kita buat. Faham. So nanti bila kita ada new friends dekat dalam kita punya office, okay, Nike pula ajar budak tu untuk buat live apa benda semua. Kira orang kata macam turunkan ilmu lah. Yes, sir. Okay. So kita pun dah macam dah dalam 30 minit juga kita borak. Okay, so untuk next question ni aku tanya pasal korang punya merch ataupun korang punya brand OPT tu. Okay, ini satu benda yang menarik sebab korang dah start untuk mengeluarkan merch instead of menjual kasut saja. Okay, so kat mana hala tuju untuk brand ni? Apa maksudnya korang nak keluarkan dia as a merch je ataupun korang nak create dia as a satu clothing brand? Oh yes. Kalau kau tanya aku, honestly memang aku nak aku dream to own a clothing brand. By the way, before this kau ada clothing brand, right? Yes. Aku dulu aku ada buat clothing brand aku sendiri doh. Apa nama dia? Time tu aku study doh. Aku buat Gold International. Yes, aku rasa kalau siapa-siapa yang into tempatan fest dulu kan, pernah betul. dengar nama brand ni, Gold. Gold apa? International. Gold International. International pergi. Aku memang Tak apa, cita-cita tinggi. It's okay. Macam tu lah. So sama balik tadi OPT tadi. So aku memang dream untuk ada a clothing brand lah. Okay. InsyaAllah kalau ada rezeki kan, kalau merchandise kita best, Betul. kita ada ramai audience yang suka dengan kita punya design, and InsyaAllah as soon as possible kita akan buat kita punya clothing brand lah. It is apa yang kita dream as soon as possible lah, secepat yang mungkin kalau kita boleh buat. And maybe in the future kita ada physical store kan, InsyaAllah orang datang. boleh tu. Macam tu Boleh tu. Okay, so macam before this korang dah keluarkan first product korang beanie, right? Snow cap. Okay, and then your second product yang kata boleh booming juga apa dia punya pergi dia for this hoodie kan, hoodie OPT. So korang boleh cerita sikit macam korang hari tu ada shoot video apa semua kan. Oh, benda tu hard tau. Masa kita shooting video hoodie hari tu, Ya. kita orang agak controversial lah. Kita orang punya teaser, kita orang punya video semua orang tertanya-tanya kan, kenapa kan, apa hal ni, Apa hal jadi kan. sebab dalam video tu dia punya teaser lah, maybe ada a few yang tak tengok kita punya video tu kan. Apa nanti aku akan leave link kat bawah, korang boleh check out video tu. Alright, cool. Okay. So time tu kita punya last sesh dengan skateboarding. After kita punya sesh ramai-ramai, and Donat pun ada juga dekat dalam tu. Time tu skateboarding punya scene dekat Cangkat, and kita orang main street lah, main downhill turun bukit. Nak dijadikan cerita ada somebody no name mention lah, no name mention lah. seseorang yang berada di situ dan tak senang dengan kita, and then nak dijadikan cerita member aku punya deck, si bangka punya deck kena dekat beliau punya deck skateboard lah kan. kena pula dekat dia punya motor kan. Nombor plate Nombor plate jangan macam tu lah. So agak kecoh. Ada jadi satu ketegangan lah dekat situ kan. Sebab maybe kita buat dekat tempat awam. Ya tu. Tapi biasalah skateboarder skateboard siapa pun, yang suka skateboarder ni kan. Pergi mana mesti ada orang tak berhati kan. Tak tahu lah, maybe orang anggap lain macam street punya culture kan. So memang itulah tempat dia. Dia nak suruh kita main skateboard dalam bilik ke apa? Main apa fingerboard? Macam tu lah. So apa yang terjadi dalam teaser, dalam video yang tu adalah benar-benar berlaku lah. Ya, bukan kita buat bukan lah. kita nak buat gimmick ke apa ke. Sebab lately ada like copycats try to do like kan. Something like that. Aku tak nak mention siapa Okay, tapi aku nak bagi tahu satu benda Bagi aku diorang siapa-siapa yang macam copy ke apa benda, bagi aku diorang pandai. Diorang pandai dari segi to getting notified. Bila diorang buat macam tu, diorang buat benda yang sama dengan apa yang kita buat, diorang pandai getting notified. Maksudnya opportunist lah. Dia nampak opportunity kat situ. So bila diorang buat benda yang sama, orang notified tau. Orang tahu okay dia buat macam ni. At first maybe dia buat benda yang sama, tapi later mesti diorang akan learn. Bagi aku diorang still lagi, diorang pun muda, diorang ada banyak lagi benda yang diorang kena belajar. Tak adalah kata nak kata kita ni dah pandai apa benda semua kan. Tapi sebab aku dulu pun macam tu. Betul. Aku ada satu brand yang aku suka, aku look up, aku teringin nak jadi macam tu. Tapi kita cuba buat benda yang lain daripada walaupun kita ikut dia punya direction, tapi kita punya konsep kita own sendiri. twist lah. Yes sir. Tapi bagi aku lah kan, contohnya macam if kau punya brand ada orang tiru, it's a good thing tau.
maksudnya brand kau dah sukses and orang dah ambil brand kau as a role model. Setuju. So aku anggap benda tu as one of tanda yang brand kau dah sukses. Aku Untuk take permulaan it, je lah. Aku take it as a compliment. Yes. Tapi untuk bagi kita orang, kita baru keluarkan 2 merchandise. Betul. So, panjang lagi perjalanan. Banyak lagi benda yang kita kena belajar. Banyak lagi betul. benda yang kita kena improve better in the future. Yes. Okay, so aku rasa kita boleh run out sikit lah kan. Okay, for last question aku, maybe like korang punya future planning ataupun after this, apa benda korang nak buat, ataupun in future ada benda-benda, apa benda nak release ke apa-apa, korang boleh shout out lah apa-apa. Siapa nak cerita? Aku. Cerita sikit lah. Okay, so InsyaAllah in the future, for now, apa yang paling dekat is kita punya upcoming drop untuk kita punya next merch. Kalau nak tahu apa next merch, Boleh link sikit lah. kalau nak tahu kena follow Instagram Tengok dekat Instagram oneplus2.my. Kita orang akan banyak update dekat situ. Apa upcoming kita orang punya drop, next release merchandise. InsyaAllah is quite interesting Baik. kena tunggu Yang penting limited lah. Yes sir, that's it. So siapa yang nak resell barang, boleh beli barang OPT dan kita resell balik. So macam hoodie ni pun aku nak jual lah balik dalam 500 ke lah. Current project yang kita tengah buat sekarang. Currently kita tengah buat fundraising untuk charity. InsyaAllah kita ada a few pieces yang left dekat kita punya store, yang kita bagi dekat some of kita punya friends untuk kasih touch balik dekat kita punya hoodie tu. So hoodie tu kita akan buat live beat dekat kita punya Instagram nanti. So korang boleh check it out, Instagram oneplus2.my. InsyaAllah by 30 March kita akan buat live hujung beat. bulan ni lah. Yes. And all the revenue, 100% revenue daripada live beat nanti kita akan forward kepada mana-mana NGO yang memerlukan bajet untuk bulan puasa apa benda semua. Give back to the community. That is how kita give back to our community kan. Gitu Yes, macam mana orang showing love. So this time kita showing love, macam tu. Faham. So untuk lepas ni memang release produk lah. InsyaAllah. Okay, so kalau macam siapa untuk beli kasut bundle, boleh check out apa website ke? Yes, boleh check it out kita orang punya website. Tapi for now kita tengah turn down dulu kita punya website sebab sekarang kita tengah update. InsyaAllah as soon as possible dalam bulan ni juga dalam bulan ni juga kita akan buat official launching kita punya website baru. So nanti boleh check it out oneplus2.my juga dekat Google. Faham. Dekat Google ke Bing ke mana-mana search engine. Faham. Okay. So korang boleh check out tak pun IG lah, senang kan. Memang selalu barang kat situ. Ataupun korang boleh join live dorang. Memang aku kata live dorang bukannya macam orang live jual barang, more like macam live lepak kan. Korang boleh lepak-lepak kat situ. Kadang-kadang cari jodoh boleh kan. Ya tu, kau tahu kan yang seorang ni try kat Ina, yang seorang ni try situ. Lepas tu boleh dia kenankan aku dengan Kak Ina pula. Jangan sebut nama. Orang tengok nanti. Yang ni kat tolong tu. Tak ada, aku masukkan juga. Aduh. Okay. So kalau korang nak borak lagi dengan dia orang, korang boleh join nanti live dia orang. Live start hari apa? Ada Isnin sampai Rabu. Isnin sampai Rabu lah. Start 9 malam. So korang boleh follow every week lah. Memang kat situ memang everyday barang baru lah. Tapi korang ada buat consignment juga kan? Consignment yes. Consignment. So siapa-siapa yang kalau yang nak jual kasut ke, nak jual apa-apa, korang boleh DM OPT. Basically consignment ni macam tolong jual lah. Tolong jualkan. Okay. So ada apa-apa lagi? Nak message to the people ke kan? Apa ke? Borong lah benda semua. Siapa-siapa yang nak bermula dalam perniagaan kasut bandel ni, boleh, kita pun ada provide service tu juga untuk kasut borong. Macam mana nak borong kasut. Maksudnya siapa yang nak berniaga sendiri lah. Betul. Yang nak start berniaga sendiri. So kita juga ada providekan service tu juga. So apa-apa boleh terus check it out OPT. Tapi kalau selection Instagram. from OPT, korang jangan risau lah. Memang selection orang kata barang pergi lah. InsyaAllah. Bukan Skoda. Okay. Ayat-ayat sikit tak ada? Dah habis lah. Dah boleh ada ke? Berapa minit dah? Berapa minit dah? Berapa minit dah? 39 lah. Tak apa. Ni masa korang habis kan? So thank you so much dekat Vocat and of course Donat sebab sudi tak ada hal, bro. jemput OPT datang sini untuk share apa benda yang best. So hopefully kita punya discussion ni ada benda yang bermanfaat yang kita boleh kongsi dengan semua orang. Memang kita buat benda ni untuk berkongsi cerita untuk pada orang lah. Betul.
So jangan lupa check it out Instagram OPT and check it out Goddamn also. Janganlah aku pula plug- yang promote. Janganlah plug aku. Jangan. Plug korang je. Macam tu lah. So yeah, and jangan lupa hidupkan notifikasi. Uish. Langsung tidak rugi. Terus bersama OPT. You know what I'm saying? Yeah. See you guys in the next live set. Have a nice day, man. Wah, buat channel sendiri pula. Buat channel sendiri pula. Aduh. Aku punya outro belum? Itu outro kau, outro aku. Olis ada pergi? Ada pergi? Cukup situ je. Okay, pandai-pandai dia take over channel ni pula. So bos boleh ambil dia pula kerja lepas ni. Aku seronok. Aku tengok ada benda ni. Nak try ke? Citra bagi suara. Tembak. Oh, nak suara? Tak payahlah. Tak payah. Banyak main tu. Banyak main lah. Boleh bagi suara garau sikit. Nak garau sikit ke? Jangan. Benda masa dah ni lah. Banyak main lah diorang ni. Okay, so outro lah. Boleh habiskan Okay, kita dah borak panjang lah ni. Dah lebih 40 minutes juga rasanya. Okay, thank you so much to Hakim and also Olis from OPT kerana sudi datang ke Seri Pentas ni. Jauh juga daripada Langat datang Boleh. Okay, tak ada robot Ada. Okay je kan. Okay, so rasanya sampai di sini aja untuk episod yang kedua kita punya podcast. So harap korang dapat memberi pula dapat menerima sedikit input lah daripada kita orang borak-borak kosong dan kita borak pacai lah. Ya, betul. Okay, so thank you so much to all yang dah tengok sampai habis, yang sampai ke penghujung video ni, sanggup dengar kita orang borak macam ni. Okay, rasanya sampai sini saja. Jumpa lagi on the next session podcast minggu hadapan bersama tetamu yang lain. Saya Datuk Muhammad Noor, Hakim Mazlan from OPT. Okay, sekian saja daripada kami. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tercakap nama-nama siapa-siapa kan. Siapa-siapa sorry doh. Aku tak sengaja doh. Okay, see you next video. Saya Datuk Muhammad Noor. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.